Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak menjawab persoalan tentang kenalan saya yang ditanya dekat IG berkenaan tentang cara kita nak tingkatkan keyakinan diri kita sendiri. So, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya nak tekankan kat sini, dalam kehidupan kita ni, kita kena percaya bahawa kita ni ada setiap roda-roda ni. Maksudnya, kita bukan hanya sekadar berurusan dengan manusia. So, roda kehidupan kita ni banyak. Ada berkenaan tentang rohani kita, ada tentang kita punya mental, masyarakat, dan kita punya sesama hubungan keluarga dan macam-macam lagi lah. So, kita kena pastikan kalau kita nak dapat keyakinan diri yang maksimum, optimum, so kita kena sentuh setiap elemen ni sedikit demi sedikit, so supaya dia balance lah. So, sebagai contoh, ada orang dia ambil isu tentang faktor luaran. So, yang kadang-kadang bila berat badan dah naik sebagai contoh, dia rasa macam tak confident lah. So, dengan itu, dia buat keputusan dengan menurunkan berat badan, dia rasa lebih berkeyakinan. Walaupun dia tak nampak lagi hasil itu, tapi dia percaya bila turun je, insyaAllah dia akan lebih confident. Tapi, kita kena faham juga, dalam kita nak buat benda yang sesuatu, apa benda sahajalah yang kita decide tu, so bila kita nak yakinkan diri kita, nak dapat keyakinan diri tu, nak tingkatkan lagi, kita kena pasti dan percaya tentang semua orang akan berlakunya kesilapan. Kita mungkin setengah jalan nanti tu, dia akan rasa macam penat sikit, akan rasa macam nak give up sikit. So, kita kena percaya dulu bahawa bukan kita saja ada perasaan macam tu, ramai lagi ada orang boleh rasa perasaan yang macam tu. Okey, dan yang kedua, kita kena pastikan juga kena ada rasa celebrate, ada rasa nak menghargai, appreciate setiap benda-benda kejayaan yang kecil. Sebab bila kita expect, contoh, benda paling simple macam berat badan tu lah. Nak turunkan berat badan, expect benda tu nak boleh turun 10 kilo, berpuluh-puluh kilo. Tapi kita tak appreciate langsung yang dah turun mungkin berapa gram dalam masa sekian-sekian. So, benda yang kecil-kecil tu hargai dulu. So, dari situ kita akan rasa, sebenarnya boleh ni. Bukan tak boleh. Sebagai contoh, hari tu sebelum ni, untuk video sebelum ni saya ada share tentang macam mana nak rasa lebih yakin atau nak hilangkan nervous bila cakap depan kamera. So, antaranya benda antara yang sama, saya kata jangan expect nak perfect. Sebab kita memang, saya sendiri pun bila saya cakap memang akan ada sangkut sana sangkut sini, tapi in the end kita akan rasa best. Sebab apa? Kita buat lah. So, dia berkait dengan poin yang seterusnya adalah kena lawan, kena buat juga benda yang kita takut tu. So, kat situ kita boleh tingkatkan keyakinan diri kita dengan mencabar kemampuan kita. Kadang saya sendiri ataupun orang lain dia rasa macam, cuba buat benda yang, contoh nak sambung belajar, pergilah sambung belajar, pergi ke situ pula. Ataupun cubalah buat kerja ni, tapi kita rasa macam, boleh ke? Cubalah cakap yang ni, yang tu. So, kita rasa, bagi kita rasa tak boleh, tapi kalau kita cuba juga buat, insya-Allah kita akan dapat satu kesan yang mana bila dah buat tu, dia tak adalah rasa susah mana. Walaupun dia tak adalah secantik ataupun flow dia tu yang seperti yang kita harapkan. So, jadi saya ingatkan lagi sekali, yang pertama, jangan expect semua benda nak kena perfect. Dan kedua, kita kena memang berlapang dada dengan adanya kesilapan-kesilapan tu. Dan seterusnya kita juga kena meraihkan kejayaan-kejayaan kecil sebelum kita nak dapat kejayaan lebih besar. Dan yang kaedah SMART lah, bila kita nak tingkatkan keyakinan diri kita ni, kita kena spesifik. Spesifik, kita kena measurable, nak tahu juga macam mana, tahap mana, sejauh mana nak ditingkatkan tu, boleh ukur tak tu. Dan kita kena action lah. Action, A tu action. R, kena realistik. Ataupun benda tu tak adalah macam melampau-lampau sangat. Rasa nak jadi kerja yang terbaik sekali, boleh kalahkan PM. Tu tak logik tu. Dan yang terakhir, time frame. Letakkan juga masa. Berapa lama nak kena capai ni supaya rasa keyakinan diri ni naik. Tapi dalam masa sama, macam saya katakan tadi, jangan expect yang jauh tu bagus, yang long term tu bagus, tapi perjalanan tu sebenarnya lebih bernilai bila kita appreciate. Berjaya buat satu ni, appreciate. Berjaya bangun sebelum subuh, bangun awal, alhamdulillah. So rasa bersyukur, nak raikan. So mungkin
pergi makan yang best sikit ke apa kan. Apa saja benda-benda yang penting tak melanggar syariat lah. Sebagaimana kaedah pun dia beritahu. Al-yakin la yuzalu bisyak. Maksudnya kat sini, kalau kita nak improve part-part tertentu dalam diri kita, kita kena ada ilmu. So kat situ bila kita dah ada ilmu, yang keraguan, rasa macam tak confident tu, insyaAllah dia akan menghilangkan sedikit demi sedikit dan insyaAllah sampai habis lah. Saya share sikit lah. Sebab apa saya buat channel YouTube, sebab apa saya pergi nak dapatkan tauliah host, sebab apa saya nak cuba juga cabar diri saya buat benda yang saya takut sangat ni, tapi dalam masa sama saya minat. Dan point yang saya rasa yang boleh di-highlightkan juga adalah buat benda yang kita minat. Sometimes bila kita buat benda yang kita minat, so dia punya dorongan tu lain macam sikit walaupun kita takut pada awalnya. So ingat, last but not least, setiap orang dia ada dia punya keyakinan, kepercayaan dia sendiri. Tapi janganlah kita percaya sampai menolak tepi apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sebagai contoh, bila orang pergi kelas grooming, saya nak bagi bagi contoh, bila contoh pakai tudung, ambil contoh tudung lah. Okay, pakai tudung. Ada yang orang yakin dengan tutup dada tu sampai ke dada, so tu akan lebih rasa selesa, rasa selamat. Tapi ada orang pula dia yakin dia kena pakai atas sikit, kena bagi nampak apa-apa aset yang ada, so kat situ keyakinan dia naik. Ada juga orang pakai atas lagi sebab dia kata Malaysia panas. Tu keyakinan dia kat situ. Ada yang lagi rasa macam bagi nampak sikit rambut. Sebab apa? Kat situ baru nampak style, adanya nilai-nilai yang tersendiri, berbeza dengan orang lain. Jadi, saya ingatkan diri saya juga dan tuan-tuan semua, nak tingkatkan keyakinan diri ni, yang paling penting kena tingkatkan dulu kepercayaan kepada ilahi. So then, insya-Allah faktor-faktor luaran ni kita boleh membendung sedikit demi sedikit dan insya-Allah kita boleh pecah apa saja ketakutan kita dan keyakinan nampak. Apa saya takkan edit pun video ni sebab kat sini juga saya belajar bila saya selalu cakap. So then insya-Allah keyakinan saya untuk bercakap tu sampai saya hilang saya punya teka-teka ni, dari situ saya percaya dengan adanya practice. So don't forget, insya-Allah semoga dipermudahkan urusan. Assalamualaikum, steady. Jangan lupa like, subscribe dan sekiranya penonton viewers di YouTube ni pun ada soalan, boleh tulis kat ruangan komen. Kita nak bincang pasal apa lagi? Ada soalan apa-apa nak tanya ke? InsyaAllah kita kongsi sama-sama santai-santai. Assalamualaikum.